Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertamanya, selamat datang ke kelas ini, iaitu kelas hari ini adalah Kimia Tingkatan 5 ya. Ini merupakan kelas yang pertama ataupun pembelajaran yang pertama di dalam Tingkatan 5 ini ya. Pembelajaran pertama di dalam Tingkatan 5, Kimia Tingkatan 5. Okay. So kita akan go through dulu tajuk-tajuk yang ada kat dalam ni, tapi kita tak akan detail sangat lah sebab kita akan belajar detail tu secara detailnya apabila kita masuk bab-bab tersebut. Okay. So basically kat sini memang ada rukun negara ya, sebab kita warga negara Malaysia, kita mesti menghargai rukun negara kita dan mengetahui kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesepanan dan kesusilaan. Okay, di mana-mana pun kita berada. Baiklah, kita akan terus masuk ya. Kita akan terus masuk kepada bab-bab di dalam ini. Ya, sorry ya, agak slow sikit. So, kandungannya adalah seperti ini. Bab 1, keseimbangan redoks, yang mana kita akan belajar ya keseimbangan redoks ini. Dia adalah tema pertama, iaitu di bawah tema proses kimia ya. Jadi di sini kita akan belajar pengoksidaan dan penurunan ya, nanti kita akan dalami, dan memang pada hari ini pun memang kita akan masuk di dalam pengoksidaan dan juga penurunan. Okey. Dan bab kedua ialah sebatian sebatian karbon yang merujuk kepada jenis sebatian karbon, siri homolog. Okey. Adik-adik akan lebih faham apabila mendalaminya nanti. Dan bab ketiga termokimia, okey. Perubahan haba dalam tindak balas di dalam itu dan haba tindak balas. Dan bab 4 kita akan masuk polimer ya. Polimer kita asli, kita sintetik, ujian pencapaian. Okey, kita go through saja dulu ya semua ni. Kimia consumer dan industri, kita akan masuk di dalam kimia industri lah, lebih kurang macam tu. Okey. Baiklah. Okey, tanpa melengahkan masa kita masuk terus ya. Agak slow. Okey. Okey. Baiklah, kita akan masuk di dalam bab pertama, iaitu keseimbangan redoks. Dan ada beberapa kata kunci di sini. Ejen pengoksidaan, apa itu? Nanti kita akan masuk. Ejen pengoksidaan ni, nama pun ejen kan, pengoksidaan proses lah. Jadi ejen tu sesuatu yang menyebabkan berlakunya pengoksidaan sesuatu sebatian itu. Okey, nanti kita dalami. Kemudian ejen penurunan, anode, elektrolisis, cathode, apa itu kaedah pengoksidaan, keupayaan elektrod, piawai, pengaratan, pengoksidaan, penurunan, sel notasi, tindak balas redoks. Okey. Baiklah, di dalam bab ini dia ada beberapa subtopik ya. Pertama sekali pengoksidaan dan penurunan. Yang kedua, keupayaan elektrod piawai. Yang ketiga, sel kimia. Yang keempat, 1.4 sel elektrolisis. Dan yang ke 1.5 pengekstrakan logam daripada bijinya. Dan subtopik ke-6 iaitu pengaratan. Okey. Baiklah, di sini ada bulletin sikit lah. Bunga api mengandungi bahan api, ejen pengoksidaan dan ejen pewarna. Okey. Bahan api terbakar dan mengalami pengoksidaan. Bila dia terbakar, dia mengalami pengoksidaan untuk menghasilkan sejumlah besar gas. Jadi bahan api yang biasa ialah karbon dan sulfur. Itu biasa ya. Bahan ini terbakar untuk membentuk gas karbon monoksida atau gas karbon dioksida dan gas sulfur dioksida. Okey. Jadi ejen pengoksidaan pula membekalkan oksigen untuk membantu bahan itu terbakar dengan cepat. Jadi di sini tadi dalam konteks ni apakah kegunaan ejen pengoksidaan? Dia membekalkan oksigen. Okey, dia membekalkan oksigen untuk membantu bahan api terbakar. Dia membantu bahan api terbakar dengan cepat. Jadi ejen pengoksidaan juga ialah bahan yang mengandungi banyak oksigen. Bahan yang biasa digunakan dalam bunga api ialah kalium nitrat, barium nitrat, kalium klorat ya, amonium klorat dan barium peroksida. Okey. Jadi sementara itu, ejen pewarna pula ditambah untuk menghasilkan warna-warna terang yang membuatkan cahaya bunga api itu
begitu menarik ya. Jadi warnanya pun pelbagai. Warna yang dihasilkan ini sebenarnya bergantung kepada ion logam yang hadir seperti mana berikut. Kalau warna merah apa? Kalau warna merah, ejen pewarnanya adalah strontium karbonat. Kalau hijau yang kita nampak tu kan, itu daripada barium nitrat. Kalau kuning, itu daripada natrium klorida. Dan kalau biru, kuprum 2 klorida. Okey, jadi apabila bunga api dibakar, apa yang jadi? Sebenarnya berlaku redox. Apakah redox itu? Dia adalah sebenarnya reduction and oxidation dalam Inggerisnya. Jadi dia berlaku penurunan dan juga pengoksidaan. Jadi apabila bunga api itu terbakar, tindak balas redox sedang berlaku. Iaitu apa itu tindak balas redox? Tindak balas yang melibatkan pengoksidaan dan juga penurunan. Jadi bahan api seperti sulfur atau arang teroksida dan ejen pengoksidaan seperti kalium nitrat diturunkan. Okey. Serbuk bunga api ialah campuran kalium nitrat 75%, arang 15% dan sulfur 10%. Okey. Ini tadi dia bulletin lah. Bulletin ni untuk memberikan kita sedikit idea. Sebab kita nampak kan, terutamanya baru-baru ni kan tahun baru Cina. Happy Chinese New Year, okay, bagi yang merayakannya. So, ini adalah satu yang kita nampak, okay? Boleh? Ini satu yang kita nampak. Jadi di sini akan dipersoalkan apakah maksud tindak balas redox kan? Tadi kita dah dapat sedikit rough idea, okay? Jadi bagaimanakah ejen pengoksidaan dan ejen penurunan ditentukan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai? Bagaimanakah proses elektrolisis diaplikasikan dalam kehidupan seharian? Dan apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah pengeratan? Itu akan kita ketahui di dalam bab ini. Timbulkan persoalan terlebih dahulu. Jadi kita terus masuk ya, sebab kimia kita akan mendalam. Jadi untuk pendahuluan tu cikgu terpaksa ambil laju sikit ya. Sebab nanti kita akan lebih memahaminya apabila kita masuk ya. Okey, baiklah, seperti biasa kita tengok dulu hasil pembelajarannya apa di dalam subtopik 1.1 ini, iaitu apa? Pengoksidaan dan penurunan. Itulah redox, pengoksidaan dan penurunan. Reduction ataupun penurunan. Ox, pengoksidaan. Jadi redox sebenarnya adalah pengoksidaan dan juga penurunan. Okey. Jadi hasil pembelajaran yang kita dapat lihat di sini adalah pertama, memerihal tindak balas redox melalui aktiviti. Okay. Yang kedua, menerangkan tindak balas redox berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan melalui aktiviti. Dan mengkaji tindak balas penyesaran sebagai satu tindak balas redox melalui aktiviti. Sebenarnya banyak melalui aktiviti ya. Jadi walaupun agak terbatas sekarang, tapi kita cuba sedaya dan semampunya untuk kita menimbulkan interaksi di antara kita ya, walaupun cikgu di hadapan kamera dan adik-adik mungkin di peranti, di telefon, di smartphone masing-masing ataupun di depan laptop masing-masing. Tak apa, kita cuba ya, kita cuba yang semampunya. Baiklah, di sini dikatakan roket memerlukan daya tujahan yang tinggi untuk berlepas ke angkasa lepas. Daya tujahan ini ada sedikit integrasi dengan fizik lah ya. Jadi daya tujahan tersebut dihasilkan melalui tindak balas pembakaran antara bahan bakar dan oksigen. Jadi sini sebenarnya ada redox sedang berlaku tau, sebab pembakaran antara bahan bakar dan oksigen. Okey. Jadi tindak balas pembakaran merupakan satu contoh tindak balas redox kan? Apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas redox? Okey, di sini dia bagi definisinya. Tindak balas redox ialah tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan secara serentak. Okey, sekejap ya. Okey, cuba highlight sikit. Okey, tindak balas redox ni adalah tindak balas kimia. Tindak balas kimia yang melibatkan apa? Pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Okey. Maksudnya tindak balas redox ni pertama, dia merupakan tindak balas kimia yang melibatkan apa? Pertama dia melibatkan pengoksidaan dan penurunan
serta dia mesti berlaku secara serentak. Sebab tu dia redox, dia serentak. Okey. Tindak balas redox ialah tindak balas kimia yang melibatkan apa? Melibatkan pengoksidaan dan penurunan serta berlaku secara serentak. Okey, boleh? Jadi, di sini pun dinyatakan, okey, di sini dinyatakan istilah redox berasal daripada dua perkataan bahasa Inggeris yang macam cikgu cakap tadi kan, redox iaitu red daripada reduction dan oxidation. So it is basically reduction and oxidation. We made it short, becomes redox. Okay, jadi so it is redox in English. Jadi dalam bahasa Melayu kita jadikan dia redox, R-E-D-O-X. Okay, dalam Inggeris R-E-D-O-X. Okay, jadi tindak balas redox pada asalnya dirujuk kepada tindak balas yang melibatkan oksigen. Pada asalnya ia tindak balas redox pada asalnya dirujuk kepada tindak balas yang melibatkan apa? Yang melibatkan oksigen. Tetapi tindak balas redox juga dapat dijelaskan menggunakan takrifan yang berbeza, ya, sebab tak semestinya sebahagian tu ada yang tak ada oksigen. Okey. Jadi dia juga tindak balas redox ataupun tindak balas pengoksidaan dan juga penurunan ini boleh juga melibatkan takrifan-takrifan begini, ya. Pertama sekali, penambahan ataupun kehilangan oksigen. Kalau penambahan tu dia oksidasi lah, oxidation ataupun pengoksidaan lah. Kalau dia kehilangan oksigen, tu penurunan lah. Okey. Yang seterusnya penambahan atau kehilangan hidrogen. Okey, pertama tadi oksigen, ya. Yang kedua penambahan ataupun kehilangan hidrogen. Okey, dalam konteks yang penambahan atau kehilangan hidrogen ni, dia terbalik, ya, dengan oksigen. Kalau oksigen tu tambah oksigen, dia pengoksidaan. Tapi kalau hidrogen ni, kalau hilang hidrogen, dia pengoksidaan, dia berlawan. Okey, boleh, ya? Secara ringkas nanti kita akan dalami. Kemudian pemindahan elektron. Okey, pemindahan elektron. Okey, nanti ini pun akan dalami, siap ada eksperimen. Kita akan cuba juga pahami. Dan perubahan nombor pengoksidaan. Okey, boleh, ya? Baiklah. Setakat ni nampak kan? Pertama, tindak balas pengoksidaan tu, pengoksidaan dan penurunan atau redox tu dia boleh ditarifkan mengikut situasi yang berbeza, iaitu melibatkan oksigen. Kita ringkaskanlah: oksigen, hidrogen, elektron, nombor pengoksidaan. Okey. Okey, OHEN. Okey, oksigen, hidrogen, elektron dan nombor pengoksidaan. Okey, ulang lagi: oksigen, hidrogen, elektron, nombor pengoksidaan. Penambahan atau kehilangan oksigen, penambahan atau kehilangan hidrogen, pemindahan elektron, perubahan nombor pengoksidaan. Sasul pula kan. Baiklah. Okey. Baiklah, kita pergi kepada yang takrifan yang pertama tadi, ya. Takrifan yang pertama, pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan oksigen ini. Okey. Okey, baiklah. Tindak balas redox yang berlaku antara magnesium contohnya dan gas karbon dioksida. Okey, magnesium. Kita highlight magnesium dengan gas karbon dioksida ataupun CO2. Okey. Dalam gambar ini, dalam gambar 1.1. Okey, menghasilkan magnesium oksida dan karbon. Bolehkah anda menulis persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas antara magnesium dan juga karbon dioksida? Okey, boleh kan? Jadi nanti akan ada di sini, okey? Nanti kita masuk. Jadi, pengertian tindak balas pengoksidaan dan penurunan diterangkan berdasarkan penambahan dan kehilangan oksigen. Macam yang cikgu cakap tadi kan? Tindak balas pengoksidaan dia apa? Berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami penambahan oksigen. Kalau penambahan oksigen dia apa? Pengoksidaan. Okey, ya? Dan sebaliknya, tindak balas penurunan berlaku apabila apa? Suatu bahan tindak balas mengalami apa? Kehilangan oksigen. Jadi kalau kehilangan oksigen apa? Tindak balas penurunan. Okey kan? Sorry, ya.
Baik, kita teruskan ya. Contohnya tadi persamaan kan, yang dia minta kita buat persamaan kan. Jadi di sini, okey, magnesium dalam pepejal dia bertindak balas dengan gas karbon dioksida. Okey. Jadi di sini magnesium ini dia mengalami pengoksidaan untuk menjadi magnesium oksida. Okey. Dan karbon dioksida ini dalam bentuk gas telah mengalami penurunan untuk menjadi karbon. Okey. Jadi di sini dalam konteks ini magnesium itu tadi telah mengalami pengoksidaan dan mengalami penambahan oksigen dan dia pun menjadi magnesium oksida. Okey, dan ini adalah persamaan yang seimbang ya. Di sini ada 2 magnesium, sini pun ada 2 magnesium. Okey, sini ada 1 karbon, sini ada 1 karbon, sini ada 2 oksigen, sini pun ada 2 oksigen. Okey, oksigen, 2 oksigen. Okey, boleh ya, nampak kan? Cukup percaya adik-adik dah belajar ya macam mana nak seimbangkan persamaan. Okey, kita lihat di sini. Bahan yang dioksidakan adalah magnesium. Okey. Yang mana magnesium mengalami penambahan oksigen. Okey, penambahan oksigen. Nampak tak? Nampak kan? Boleh. Jadi bahan yang diturunkan apa? Karbon dioksida. Kerana kita tukar dulu rawat dia. Jadi bahan yang diturunkan adalah karbon dioksida. Karbon dioksida mengalami apa? Kehilangan oksigen. Okey ya, nampak kan? Jadi, apakah ejen pengoksidaan? Ejen pengoksidaan itu apa yang diturunkan, itulah ejen pengoksidaan dan dia membantu pengoksidaan tersebut. Jadi dalam konteks ini ejen pengoksidaan adalah karbon dioksida. Dan karbon dioksida ini telah mengoksidakan magnesium tersebut kepada magnesium oksida. Okey? Karbon dioksida ini telah oksidakan magnesium ini. Okey, nampak tak? Magnesium sini dia Mg atau magnesium sahaja. Apabila dia telah dioksidakan oleh karbon dioksida ini, maka dia telah menjadi magnesium oksida ini. Okey, nampak tak? Boleh kan? Jadi apakah ejen penurunan? Ejen penurunan adalah magnesium. Okey, magnesium. Yang mana apa yang magnesium ni lakukan? Magnesium ni telah menurunkan apa? Karbon dioksida. Dan apabila karbon dioksida itu diturunkan, dia menjadi karbon. Okey. Boleh? Boleh kan? Itu adalah takrifan yang pertama. Okey, boleh ya? Kalau tak faham boleh komen di bawah dan juga boleh tengok 2 kali dan cuba fahami. Okey. Dan di samping itu sebenarnya adik-adik salin balik ini ya, sebab masa kita menulis itu kefahaman kita akan datang insya-Allah. Okey, boleh? Boleh ya. Jadi aktivitinya jalankan perbincangan yang bagi menjawab soalan yang berikut. Okey, adik-adik boleh cuba ya bincang dengan kawan-kawan, okey, dengan kawan-kawan yang lain. Sekarang ada WhatsApp, ada Zoom, ada Google Meet dan sebagainya. Baiklah. Kita masuk ke dalam yang kedua, takrifan yang kedua. Pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen. Okey, hidrogen. Okey, bagaimanakah kita dapat mengenal pasti tindak balas yang tidak melibatkan oksigen? Ialah pengoksidaan dan penurunan. Ahli kimia memperluaskan pengertian pengoksidaan dan penurunan kepada sebatian yang bertindak balas dengan hidrogen atau bahan tindak balas yang mengandungi hidrogen. Jadi pengertian tindak balas pengoksidaan dan penurunan diterangkan berdasarkan kehilangan dan penambahan hidrogen. Okey, macam yang cikgu cakap tadi kan dia terbalik je. Kalau senang nak ingat kan, kalau tindak balas pengoksidaan untuk oksigen dia tambah oksigen, maka tindak balas pengoksidaan sedang berlaku. Kalau hidrogen kalau terbalik maksudnya tindak balas pengoksidaan berlaku apabila satu bahan tindak balas mengalami kehilangan hidrogen. Jadi kalau kehilangan hidrogen ni apa? Tindak balas pengoksidaan. Boleh kan? Jadi sebaliknya tindak balas penurunan berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami penambahan hidrogen. Jadi kalau penambahan hidrogen
Tindak balas apa yang sedang berlaku? Tindak balas penurunan. Boleh ya? Contohnya tindak balas yang tidak melibatkan oksigen ialah tindak balas antara hidrogen sulfida, H2S dan juga klorin ya. Kita lihat di sini ya, Okey, sekarang apakah yang mengalami pengoksidaan di sini? Yang mengalami pengoksidaan adalah hidrogen sulfida. Yang mengalami pengoksidaan adalah hidrogen sulfida ini. Okey, daripada gas hidrogen sulfida, dia telah kehilangan hidrogen untuk menjadi sulfur. Okey, apa yang berlaku di sini? Proses apa kalau kehilangan hidrogen? Pengoksidaan, okey? Pengoksidaan, okey? Okey, baiklah. Seterusnya di samping pengoksidaan, penurunan pun berlaku. Apa yang mengalami penurunan? Klorin. Okey, gas klorin mengalami penurunan. Okey, macam mana? Telah berlaku penambahan hidrogen. Okey, untuk menjadi HCl ataupun HCl. Okey. Di sini bahan yang dioksidakan adalah apa? Okey, kita ulang balik dalam bentuk penerangan tadi dalam bentuk persamaan, okey. Bahan yang dioksidakan adalah hidrogen sulfida ya. Hidrogen sulfida telah mengalami pengoksidaan dengan kehilangan hidrogen untuk menjadi sulfur ini, okey. Di sini dalam konteks ini hidrogen sulfida ya, H2S mengalami kehilangan hidrogen. Nampak kan? Boleh? Jadi itu adalah bahan yang telah dioksidakan. Okey, apa pula bahan yang telah diturunkan? Nampak kan? Klorin ini telah diturunkan. Okey. Telah diturunkan, telah mengalami penurunan dengan penambahan hidrogen. Okey. Jadi klorin mengalami penambahan hidrogen. Boleh? Nampak kan? Kalau dia kehilangan hidrogen, dia adalah bahan yang dioksidakan ataupun pengoksidaan. Tindak balas pengoksidaan sedang berlaku. Kalau dia bertambah hidrogennya, maksudnya dia diturunkan ataupun tindak balas penurunan berlaku. Okey? Boleh? Jadi dalam konteks ini, apakah ejen pengoksidaan? Ejen pengoksidaan adalah klorin. Yang mana klorin ini telah mengoksidakan hidrogen sulfida. Okey? Klorin telah mengoksidakan hidrogen sulfida. Boleh? Nampak? Sebab dia ejen kan, ejen pengoksidaan. Dia membantu pengoksidaan sesuatu itu, okey? Satu bahan. Jadi di dalam konteks ini klorin ini telah mengoksidakan hidrogen sulfida. Okey, nampak? Boleh? Jadi sebaliknya, apakah pula ejen penurunan? Ejen penurunan adalah hidrogen sulfida itu sendiri. Yang mana hidrogen sulfida ni apa yang telah lakukan? Hidrogen sulfida ni telah menurunkan klorin tersebut. Boleh? Nampak kan? Jadi dia telah menurunkan klorin. Boleh ya? Buat aktiviti tu ya, jangan lupa. Baiklah. Ini panjang sikit. Sebab tu ini kita kena dalami sangat-sangat. Sebab ini memang penting ya, ini amat penting. Jadi di sini adalah tajuk seterusnya, pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Pemindahan elektron sama ada dia menerima elektron ataupun kehilangan elektron. Okey? Boleh. Jadi di sini kita lihat pembakaran magnesium dalam oksigen menghasilkan magnesium oksida. Okey? Magnesium dia terbakar, pembakaran magnesium dalam oksigen menghasilkan apa? Menghasilkan magnesium oksida. Jadi magnesium oksida ialah sebatian ion yang terbentuk apabila elektron dipindahkan daripada logam kepada bukan logam. Okey, ini kita belajarkan dalam bab 5 tingkatan 4, okey? Dalam ikatan kimia. Konsep ini ya, konsep ini. Jadi
Magnesium oksida ialah sebatian ion yang terbentuk apabila elektron dipindahkan daripada apa? Logam kepada bukan logam. Okey? Inilah persamaannya. Magnesium ini telah telah mengalami pemindahan elektron di sini, okey? Telah mengalami pemindahan elektron. Jadi di sini kita dapat lihat pengertian tindak balas pengoksidaan dan penurunan diterangkan berdasarkan pemindahan elektron, okey? Jadi kalau apa yang mana satukah kehilangan elektron, yang mana satukah menerima elektron? Kita persoalkan diri kita. Yang mana satukah kehilangan elektron, yang mana satukah menerima elektron? Tindak balas yang mana satu? Okey, tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan tindak balas kehilangan elektron. Kehilangan, maksudnya dia kehilangan sesuatu yang negatif, jadi dia akan lebih positif. Jadi dia mengalami keoksidaan. Okey, itu konsep dia lebih kurang macam tu. Dan di sini dia telah kehilangan elektron. Kalau kehilangan elektron, itu adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, cikgu ulang lagi. Kehilangan elektron itu merupakan tindak balas apa? Pengoksidaan. Dan sebaliknya, kalau dia menerima elektron, itu adalah tindak balas penurunan. Boleh ya? Tetapi dan di sini juga tadi kan, bukan semua tindak balas redoks dapat diterangkan berdasarkan penambahan atau kehilangan oksigen atau hidrogen. Justru sejak penemuan elektron oleh J.J. Thomson pada tahun 1897, lama dah ahli kimia mula menggunakan konsep pemindahan elektron untuk menerangkan tindak balas redoks. Jadi banyak tindak balas redoks dapat diterangkan dengan menggunakan konsep pemindahan elektron. Jadi tadi itu cikgu ulang lagi, kalau dia kehilangan elektron, itu adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, kalau dia menerima elektron, itu adalah tindak balas penurunan. Okey. Di sini kita lihat ya, pemindahan elektron dalam tindak balas redoks. Sorry. Iklannya iklan. Okey, kita tunggu iklannya habis. Okey, sorry. Okey, pemindahan elektron dalam tindak balas redoks dapat dijelaskan dalam setengah persamaan berikut. Dia kena ada setengah persamaan ya. Setengah persamaan tindak balas pengoksidaan di sini. Magnesium, okey, dia kehilangan elektron. Ada dua kehilangan elektron. Okey, untuk menjadi ion magnesium. Okey. Dan setengah persamaan tindak balas penurunan oksigen. Okey, telah menerima elektronnya bertambah untuk menjadi ion oksigen. Okey ya? Nampak tak setengah persamaan itu? Jelas di sini kan? Jelas di sini contohnya magnesium ini kita dapat melihat dia telah kehilangan 2 elektron. Di sini oksigen ini telah menerima 4 elektron ini. Okey, nampak? Boleh? Jadi bahan dioksidakan adalah magnesium. Okey, bahan yang telah dioksidakan adalah magnesium. Okey, suka cikgu ingatkan di sini bahawa dalam konsep ini pemindahan elektron ini kita kena tahu ya setengah persamaan, iaitu setengah persamaan tindak balas pengoksidaan pertama tadi, setengah persamaan tindak balas pengoksidaan yang kedua, setengah persamaan tindak balas penurunan. Okey, untuk menunjukkannya. Okey, di sini bahan yang dioksidakan adalah magnesium. Yang mana atom magnesium kehilangan elektron. Okey, kehilangan elektron. Boleh? Dan bahan yang diturunkan adalah oksigen. Yang mana molekul oksigen ini telah menerima elektron. Okey? Nampak? Okey. Apakah ejen pengoksidaan? Ejen pengoksidaan adalah oksigen. Okey. Yang mana oksigen oksigen ialah penerima elektron. Dan ejen penurunan adalah magnesium. Yang mana magnesium ialah penderma elektron. Okey? Nampak tak konsep dia? Penerima dan penderma. Okey? Yang mana sebenarnya konsep-konsep yang di dalam ikatan kimia dalam tingkatan 4 tu kita gunakan balik sebenarnya di sini ya. So, di sini konsepnya adalah penerima dan juga penderma. Kalau dia penerima elektron,
dia mengalami pengoksidaan. Kalau dia menderma, kalau dia kalau dia kehilangan elektron, kalau dia kehilangan elektron, dia mengalami pengoksidaan. Kalau dia menerima elektron, dia mengalami penurunan. Dan kalau dia penerima elektron, dia adalah ejen pengoksidaan. Kalau dia penderma elektron, dia adalah ejen penurunan. Nampak kan? So ingat yang ini. Sebenarnya pelajar semua, adik-adik semua, cara yang paling ini sambil ni boleh stop nanti, lepas tu salin balik. Okay, salin balik. Sebab kita dah dengar, kita salin lagi, kita tulis lagi, InsyaAllah kita semakin faham dan semakin dapat mengingatinya. Okay, faham dan ingat. Boleh ya? Jadi mari kita kaji tindak balas pengoksidaan penurunan yang melibatkan pemindahan elektron pada suatu jarak. Sebenarnya ada eksperimen ya, tapi kita cubalah ya, kita cuba untuk melihat intipati eksperimen ini. Sebab yelah, nak buat eksperimen cara online ni kan macam mana kan. Jadi kita cubalah. Jadi kita bacalah satu-satu dan cuba fahami. Tujuan eksperimen ini adalah untuk mengkaji tindak balas pengoksidaan dan juga penurunan dari segi pemindahan elektron pada suatu jarak. Okey. Jadi bahan yang diminta di sini adalah asid sulfurik, larutan ferrum 2 sulfat, okey, yang baru disediakan, larutan kalium manganat 7 berasid dan juga larutan natrium hidroksida. Okey. So, radasnya adalah tiub U, dawai penyambung dengan klip buaya, galvanometer, kaki retod, elektrod karbon dan juga penitis dan tabung uji. Okey. Yang ni kita baca sekali macam ni. Lepas tu nanti yang penting tu nanti yang apa yang berlaku di sebaliknya, itu yang penting ya. Okay. Tapi eksperimen ni of course sangat penting ya. Sebab kesian juga kan, sebab daripada kata 4 dengan kata 5 tak sempat kan. So, tuangkan asid sulfurik 1 mol ini di dalam tiub U sehingga separuh penuh dan apitkan tiub U secara menegak. Okay, macam ni lah. Okay. Dengan berhati-hati masukkan larutan ferrum 2 sulfat. Okay, di sini dan ke dalam lengan X tube U, lengan X sini. Okay, dengan menggunakan penitis hingga larutan setinggi 3 cm. Okay, ini 3 cm. Boleh. Dengan berhati-hati masukkan larutan kalium manganat 2 berasid ke dalam lengan U tube, lengan Y di sini, lengan Y tube U dengan menggunakan penitis hingga larutan 3 cm. So disama ya, sama banyak. Sambungkan elektrod karbon pada galvanometer dengan menggunakan wayar penyambung. Okey, sambungkan ya. Dan celupkan satu elektrod karbon ke dalam larutan ferrum 2 sulfat dan satu lagi elektrod karbon dalam larutan kalium manganat berasid bagi mendapatkan liter seperti Raja 1.2. Okey, macam ni. Celupkan elektrod ini, elektrod karbon ni. Okey. Boleh? Dan perhatikan arah pesongan jarum galvanometer dan tentukan terminal negatif dan terminal positif bagi elektrod tersebut. Biarkan radas selama 30 minit. Dan kita ada pemerhatian perubahan warna pada larutan ferrum 2 sulfat dan larutan kalium manganat yang berasid tersebut. Dan pemerhatian seharusnya direkodkan. Okay, ini kalau adik-adik menjalankan eksperimen lah. Okay. Dan selepas 30 minit keluarkan sedikit larutan ferrum 2 sulfat dengan menggunakan penitis dan masukkan ke dalam sebuah tabung uji dan tambahkan larutan natrium hidroksida ke dalam tabung uji itu untuk menentusahkan hasil yang terbentuk. Okey. Ini perbincangannya, mungkin adik-adik boleh baca. Tapi sebenarnya itu kita tengok roughly ya, kita tengok roughly. Daripada situ dalam aktiviti makmal ini kita mendapati pesongan jarum galvanometer menunjukkan berlakunya pemindahan elektron. Ini yang penting. Berlakunya pemindahan elektron melalui wayar penyambung ya. Melalui wayar penyambung tadi. Okay, melalui wayar penyambung ini ya. Berlakunya pemindahan elektron daripada ejen penurunan. Ejen penurunan itu adalah terminal negatif kepada ejen pengoksidaan. Okey. Okey, berlaku ya, berlaku. Dia berlaku sini. Berlaku the transfer of electron, berlaku pemindahan elektron di sini. Nampak kan di sini? Nampak ni anak panah ni, dia berlaku pemindahan elektron di sini ya. Boleh?
Pesongan jarum galvanometer menunjukkan berlakunya pemindahan elektron melalui wayar penyambung daripada ejen penurunan. Daripada ejen penurunan ini, nampak dia pergi situ, pergi sebelah. Okey. Terminal negatif kepada ejen pengoksidan terminal positif. Okey. Daripada terminal negatif ni ke terminal positif. Nampak kan? Jika harap boleh faham lah ya, walaupun I feel sorry sebab kita tak ada eksperimen kan. Jadi kita cuba dalami. Atau nanti tiba-tiba boleh pendidikan semuka, nanti boleh cuba untuk request eksperimen. Okey. Perubahan warna larutan tidak balas pula menunjukkan berlakunya proses pengoksidaan dan penurunan ya. Berlaku perubahan warna juga ya, daripada hijau kepada perang. Okey. Dan larutan ferum 2 sulfat dan larutan kalium manganat berasid dipisahkan oleh satu elektrolit iaitu asid sulfurik. Asid sulfurik. Dan elektron berpindah daripada ion ferum kepada ion manganat berasid melalui wayar penyambung. Okey. Ini cuba fahami ya. So, kita lihat di sini. Kita lihat di sini sebenarnya apa yang kita nampak di sini sebenarnya? Apa yang kita nampak? Sebenarnya di sini pun kita dah nampak dah dia punya persamaan setengah persamaan. Okey, ini adalah setengah persamaan bagi pengoksidaan. Okey. Ini adalah setengah persamaan bagi penurunan. Okey. Okey, kita lihat di sini ya. Di sini larutan ferum 2 sulfat ini adalah ejen penurunan. Yang mana ion ferum 2 membebaskan elektron. Membebaskan elektron, okey. Nampak tak? Dia membebaskan elektron di sini ya. Okey. Membebaskan elektron. Okey. Sebab tu jarum galvanometer itu menghala ke ejen pengoksidan. Okey. Dan untuk menjadi ion ferum 3. Okey. So basically dia telah membebaskan elektron. Mana? Yang ni. Dia telah membebaskan elektron. Yang mana larutan tu daripada berwarna hijau dia telah menjadi larutan perang. So hijau, kuning pula situ kan. So kita tukar lah pergi hijau. Sorry. Pada hijau dia telah menjadi perang. Kita cari warna perang. Ada tak perang? Macam tak ada je. Okey. Perang. Ya, okey. Anggaplah perang ke tu. Jadi basically di sinilah, okey. Yang mana ferum 2 ini, ion ferum 2 ini telah membebaskan elektronnya untuk menjadi ferum 3. Okey, nampak kan? Daripada dan telah berlaku perubahan warna daripada larutan itu berwarna hijau telah menjadi perang. Okey ya? Boleh? Dan sebaliknya di sebelah pula di mana penurunan berlaku, okey? Yang mana penurunan ini adalah ejen pengoksidaan. Dia mengalami tindak balas penurunan, dia adalah ejen pengoksidaan. Dan yang mengalami pengoksidaan dia adalah ejen penurunan. Okey? Jadi di sini ion manganat 7 ini telah menerima elektron untuk menjadi ion mangan 2. Okey. Kita lihat di sini ya. Yang mana larutan itu pun telah berubah daripada berwarna ungu. Ada tak ungu? Kita carilah kalau ada ungu ya. Berwarna ungu, okey. Daripada berwarna ungu kepada tidak berwarna, okey. So, dapat lihatkan di sini kan, dia punya setengah persamaan itu, ya, daripada ion manganat ini telah pun menerima elektron ini dan menghasilkan larutan yang tidak berwarna. Okey, boleh? Larutan tidak berwarna. Okey. Dan kita seharusnya tahu macam mana nak menulis persamaan separuh ini, persamaan ataupun setengah persamaan ini. Setengah persamaan pengoksidaan dan setengah persamaan penurunan. Okey ya? So, ini adalah cara-caranya. Okey. Baiklah. Kita lihat di sini ya. Mula-mula kita tulis dulu. Tuliskan bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Apakah bahan tindak balas? Bahan tindak balasnya adalah ferum ini ya, adalah ferum ini. Bahan tindak balasnya adalah ferum ini ya. Okey. Apakah hasil tindak balasnya? Hasil tindak balasnya adalah
Ferrum 3. Ya. Tadi bahan tidak balasnya adalah ferrum 2, ion ferrum 2. Okey. Dan hasil tidak balasnya adalah ion ferrum 3. Okey. Sorry ya, kita tukar warna dia perang. Okey. So, kita dah tuliskan dia punya bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas. So, tapi kita nak tahu tambah elektron pada bahagian charge positif yang lebih banyak supaya jumlah charge seimbang. Okey. Sekarang berapa elektron yang dia telah kehilangan ini untuk menjadi ini? Daripada 2 kepada 3 ni berapa elektron yang dia telah hilang? Dia telah hilang 1 elektron. So kena tambah di sebelah ini yang telah bertambah elektron itu, yang positif yang telah yang mana yang charge positif itu dia telah dia kena ada sini, tambah elektron sini. Sebab dia telah kehilangan elektron. Boleh? Di sini ya. Ferrum 2 plus ini telah kehilangan elektron ke sebelah. Dan ini the charge positifnya telah bertambah. So kita nak seimbangkan. Charge dia sama tak jumlah charge nya? Di sini adalah 2. 2. So charge dia adalah 2. Dia adalah 2. Charge dia adalah 2. Sorry, gelap sangat ni. Charge nya adalah 2. Sorry. Jumlah charge-nya adalah 2. Tulislah. Jumlah charge-nya adalah 2. 2. Dan di sini charge-nya adalah positif 3. Dan ada 1 negatif. Dan jumlah charge-nya 3 tambah dengan negatif 1, 2 juga. Jadi dia seimbang ya. Jumlah charge-nya 2 dan 2. Nampak kan? Boleh? Cuba tulis balik, insyaAllah boleh faham ya. Cuba tulis balik. Itu adalah setengah persamaan pengoksidaan. Kita pergi kepada setengah persamaan penurunan. Sorry. Di sini dia agak panjang sikit ya. Warna ungu larutan kalium manganat 7 ini berasid bertukar kepada tidak berwarna. So pertama kita kena tuliskan bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Apakah bahan tindak balasnya? Ini ion kalium manganat ini 7. Warna ungu ini. Dan ion hidrogen ini. Ini adalah bahan tindak balas. Dan hasil tindak balasnya adalah ion mangan 2 ini. Boleh? Kita dah tulis. Kita dah tulis yang pertama, kita dah tulis bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Kemudian apa yang perlu kita buat adalah kita seimbangkan bilangan atom setiap unsur. So dia kena seimbang. Sekarang dalam keadaan berasid, tindak balas menghasilkan air. Tindak balas menghasilkan air dalam keadaan berasid. Boleh? So di sini kita lihat dia seimbang ke tak? C1 mangan 1. Oksigen 4. Sini pun oksigen pun 4 darab oksigen 4 oksigen. Jadi sini hidrogen 8. Sini hidrogen 2 darab 4 8. So sekarang ni seimbang kan? Boleh? Mangan dia 1. Oksigen 4. 4 darab oksigen 4. So dan hidrogen dia ada 8. Hidrogen dia ada 4 darab 2 hidrogen, dapatlah 8 hidrogen. Setakat ni dia seimbang kan? So kemudian kita hitungkan jumlah charge bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Kita hitungkan apa yang kita hitungkan? Jumlah charge bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Boleh? Sekarang kita lihat sini. Ini charge dia adalah negatif 1. Sekarang ini adalah positif 8. Negatif 1 tambah dengan positif 8 dia jadi positif 7.
Okey. Boleh ya. Dan di sini ini cas dia adalah 2. Mangan 2 ni 2. Jadi yang ini dia tiada cas. Maksudnya dia neutral, kosong. Cas dia kosong. Jadi jumlah cas sini adalah positif 2. Sama tak? Sini positif 2, sini positif 7. 7 dengan 2 memang tak sama lah kan? So tak sama. Jadi kita kena seimbangkan. Tambahkan elektron pada bahagian cas positif yang lebih banyak supaya jumlah cas seimbang. Okey. Tambahkan elektron pada bahagian cas positif yang lebih banyak supaya cas seimbang. Okey. Sekarang kita nak pastikan kedua-duanya adalah positif 2. Okey. Sekarang yang mana lebih positif sekarang? Yang lebih positif sebelah sini kan? Sebab dia ada positif 7. Sini 2. So kita kena tambahkan cas sebelah sini. So berapa lagi yang kurang? Berapa yang lebih? Berapa yang lebih casnya? Casnya lebih sebanyak 7 tolak 2, 5. So kita kena tambahkan 5 elektron. Okay. So 5 ini adalah casnya negatif 5. Jadi sekarang kita kira balik. Negatif 1 tambah 8, 7. 7 tambah negatif 5 ataupun 7 tolak 5 positif 2. Okey, nampak? Dan sini pun dah positif 2. Sekarang sama ke tak? Sekarang sama. Okey, boleh? Boleh ya? Jadi berdasarkan setengah persamaan pengoksidan dan setengah persamaan penurunan, apakah persamaan ion keseluruhan? Tindak balas redox dalam aktiviti makmal tadi. Okey. So kita dah dapat dia setengah persamaannya. Untuk pengoksidan ini adalah setengah persamaannya. Okey. Iaitu bilangan elektron pada persamaan. Dan kita darabkan dengan okey. Dan bilangan elektron pada persamaan ini, okey, dan ini adalah persamaan setengah persamaan bagi penurunan. Okey. Jadi bilangan elektron pada persamaan 1 dan 2 mestilah sama. Sekarang ni sama ke tak? Tak sama kan? Ini bilangan elektron dia 1, ini 5. So apa yang perlu kita buat? Kita darabkan dengan 5. Okey, kita darabkan dengan 5 untuk jumlahkan persamaan itu. Okey, untuk dia sama ke bilangan elektron dia. So 1 darab dengan 5, 5. 1 darab dengan 5, 5. Okey, 1 darab dengan 5, 5. So bilangan elektronnya pun dah 5, 5, 5. So sama kan? 5, 5. Okey. Sekarang, okey, apa yang perlu kita buat? Kita singkirkan tadi elektron itu. Okey. Singkirkan. Okey, akhirnya kita dapatlah persamaan ion kita. Okey, boleh? Okey. Boleh tak? Boleh ya, kita jumlahkan persamaan tadi di sini. Kita dah masukkan 1 dan 2 ni macam ni. Okey. So 5 ferum 2 tambah dengan mangan 7 ini dan begini, tambah dengan 8 hidrogen plus ni. So dia ada 5 elektron ini. Saat pergi ke hasil tindak balas dia adalah 5 ferum 3, 5 elektron ion mangan 2 dan 4 molekul air. Okey, sekarang kita singkirkan yang ini kan. Tadi cikgu cakap kan, tapi cikgu ulang balik lah ni kan. So kita dapatlah finalize persamaan ionnya adalah ini. Okey, boleh? Boleh ya? So di sini okey, yang tadi kita dah fahami. So cikgu rasa kita stop di sini ya. Nanti terlalu banyak pula masuk dalam satu kali kelas, nanti redundant. Okey, boleh ya? Nanti kita sambung kemudian. Terutamanya di dalam ini pengoksidan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidan. Boleh ya? Cikgu harap dapat fahami perkara ini, terutamanya yang menulis persamaan setengah persamaan pengoksidan dan juga setengah persamaan penurunan. Baiklah, cikgu rasa sampai di sini. Semoga semua ini dapat membantu adik-adik dan all the best. Okay? Nanti cuba salin balik dan tulis semula supaya sambil kita menulis tu kita dapat tangkap konsepnya. Sebab kimia ni lebih kepada konsep ya, kita kena faham konsepnya. Baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.